Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqikil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan yang baik serta kelapangan masa dan tenaga kita dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Jin dan Syaitan dalam kehidupan manusia. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk jenis-jenis jin. Okey, kita nak masuk dengan lebih dalam untuk kita kenal jin. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ni, kenapa kita perlu belajar juga untuk kita kenal tentang jin. Sebab jin inilah salah satu daripada makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi bersama dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan juga manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi jin ini merupakan salah satu makhluk yang ada bersama dengan kita. Jadi salah satu daripada punca bagaimana manusia ini terjebak ke kancah maksiat dan juga dosa adalah disebabkan daripada gangguan jin dan juga syaitan. Jadi perlu kita kenal akan kenapa dan bagaimana keadaan yang disebutkan tentang jin tersebut, supaya kita lebih berhati-hati dan dapat kita mencegah diri kita daripada gangguan dan godaan jin serta dan juga syaitan. Baik, jin, jenis-jenis jin. Tha'labah Al-Khashani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jinnu thalathatu asnaf. Jin ni ada 3 jenis, kata Nabi. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Yang pertama, jin ni jenis dia adalah dia ada sayap, kata Nabi. Kata Nabi SAW, jin ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah jin yang jenis ada sayap, yang mana mereka biasa terbang di udara, terbang. Wasinfun hayyatu wa aqarib. Yang kedua, yakni jin yang berupa jenis ular dan juga kalajengking. Wasinfun yahulluna wa yaz'anun. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah randah serta mengembara. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Hakim. Baik, dalam hadis ni Nabi SAW sebut jin ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, jin yang dia ni ada sayap. Bukan semua jin ada sayap. Ada jin yang memang tinggal di udara, dia berjalan duk terbang saja.
Ada jin yang ketika mana dia hanya merayap di atas daratan sahaja. Bermaksud jin yang mana mereka ni sentiasa berada di udara ni antara salah satu daripada golongan jin yang suka mencuri dengar perbualan para malaikat di langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah jin yang mana mereka berada di langit mencuri dengar perbualan para malaikat di dalam surah Al-Jin ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala cerita macam mana jin naik di atas kemudian tak dapat nak dengar perbualan para malaikat, lalu sudah terkena panahan. Lalu mereka turun bertemu dengan satu orang yang sedang mengimamkan solat, yakni Nabi SAW. Itu kisah dia. Ini salah satu daripada golongan jin yang mana mereka ni duduk, ada sayap, duduk dekat atas, duduk terbang saja. Dia jadi drone. Dia tengok jalan mana yang aku boleh pergi, dia pergi. Ni jenis ada sayap. Yang kedua, kata Nabi SAW, jin yang jenis menyerupai binatang. Ni yang biasa terjadi, yang masuk dalam rumah. Okay? Jin yang menyerupai binatang. Selalunya yang diserupai binatang itu adalah ular ataupun kalajengking. Sebenarnya dua jenis binatang ni adalah binatang yang tak digalakkan kita bela. Kita suka sangat binatang orang kata eksotik, nak bela haiwan ular tedung selo. Kata ni jarang dapat ni. Dapat pula panjang tu, panjang, bela, simpan di rumah. Kita tidak digalakkan untuk membela binatang sedemikian, kerana binatang-binatang ini boleh menjadi jelmaan jin. Kalau jengking pun kalau boleh jangan bela. Suka tak apa ustaz, letak dalam rumah ya. Letak dalam rumah tak tangan macam tu lah duduk. Kan elok, tak ada apa, belai lagi. Ada orang boleh belai lagi kalau jengking tu. Okay, dia rasa seronok dia nak bela tu, tetapi ini merupakan salah satu daripada binatang yang tak digalakkan kita bela. Sebab apa? Sebab jin boleh menyerupai kalajengking. Okay, baik. Ada satu kisah yang pernah diriwayatkan tentang satu orang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Satu jin pernah bertemu dengan Nabi SAW membawa kawannya yang dah mati. Macam mana boleh berlaku ni kisah ni? Berlaku dalam satu rumah sahabat, seekor ular masuk. Binatang. Ni binatang masuk dalam rumah ular. Sahabat ni dia pergi ambil kayu, kemudian tanpa berkata apa-apa terus dia pergi ketuk ular tadi. Dia ketuk sampai mati ular tu. Kemudian bila ketika mana dia tok dekat luar tu, rupa-rupanya itu adalah jelmaan. Hilang. Bila hilang tu sahabat ni masuk dalam rumah. Rupanya jin ni didatangi oleh sahabat dia, datang dengan membawa pergi bertemu dengan Nabi SAW. Waktu bawa dia tu, yang jin bawa tu bukan dah jadi ular, tapi dah jadi jin dah. Lalu pergi bertemu dengan Nabi. Ni kalau orang kata Nabi boleh tengok jin, ya boleh. Manusia ya tak boleh tengok. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, Allah sebut dalam Quran. Okey. Manusia ni kita tak boleh nampak. Hanya yang boleh nampak ni siapa? Nabi dan Rasul boleh nampak. Kita ni bukan manusia biasa yang boleh tengok tak. Nabi walaupun dikatakan manusia biasa, tapi dia adalah satu manusia yang luar biasa, yakni manusia yang agung, yang mana Allah bagi kelebihan. Dia boleh nampak dan tengok jin, dan boleh berkata-kata, bercakap dengan bangsa jin. Nabi. Okay, dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat yang saya sebutkan tadi, yakni ayat daripada surah Al-Jin ayat pertama pun menceritakan. Boleh buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, macam mana Ibnu Katsir menceritakan keadaan jin yang datang kepada Nabi SAW, yang mana mereka diislamkan oleh Nabi, lalu didakwah oleh Nabi kepada mereka. Ni bangsa jin. Nak ceritanya balik ketika mana, gambaran ketika mana sahabat tadi pergi bunuh tadi, ular tadi, kemudian kawan dia datang ambil, pergi bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi sambil mengata, ya Rasulullah, lihatlah apa yang telah kaum kamu buat terhadap kaum kami. Lalu bila Nabi nampak sahaja, Nabi pergi rumah sahabat tadi.
Nabi pergi rumah sahabat tadi, lalu Nabi tanya, ada tak sebentar tadi seekor ular masuk rumah kamu? Kata dia, benar Rasulullah, saya dah ketuk bagi mati dah, saya tok buang. Lalu kata Nabi SAW, apabila seekor ular memasuki rumah kalian, okay, halaulah ni sebanyak 3 kali. Kata Nabi SAW, suruh dia pergi 3 kali. Suruh dia pergi, kata keluar. Kalaulah dia tak keluar juga, barulah kamu dibenarkan untuk pukul. Sebab barangkali sesungguhnya itu adalah jelmaan jin. Nabi sebut. Kita kalau ular masuk rumah, jangan pergi katok terus. Kan, jangan pergi katok, tak ada cakap, pum bagi mati. Boleh jadi ia adalah jelmaan jin. Habis katok-katok tu, sakit belakang. Aduh, pergi jumpa ustaz, apa sakit tangan saya ni ustaz. Lepas tu ustaz tanya, ada tak apa-apa berlaku sebelum ni? Dia kata, saya baru 2 hari lepas katok seekor ular masuk dalam rumah saya. Lepas saya katok tu ustaz, esok tu tangan saya tak boleh angkat. Macam-macam boleh jadi. Jadi sebab apa? Itu kebiasaannya adalah jelmaan jin. Seorang guru saya, dia pernah cerita pula tentang jelmaan kalajengking. Ni berlaku betul dekat dia. Okay? Dia pernah masuk sebuah hotel. Seorang guru saya lah, dalam ilmu perubatan Islam, duk pergi berceramah. Okay? Dia pergi berceramah satu tempat, dia duduk hotel. Kalaulah hotel tu kita boleh kata hotel yang didiami oleh biasanya adalah 3 bintang ke atas lah. Bukannya hotel homestay ke, hotel hotel yang murah-murah, tak. Bila ketika mana dia masuk saja dalam hotel tu, tiba-tiba dia nampak seekor kalajengking duduk betul-betul atas katil. Seekor kalajengking duduk atas katil. Duduk macam tu. Kemudian dia nampak saja, dia buat macam mana? Dia kata macam ni, kalaulah kamu ni jelmaan jin, keluar kamu daripada sini. Dia kata, keluar. Kalau kamu tak keluar, lepas 3 kali aku sebut, aku akan pukul atau aku akan bunuh kamu. Tapi dia tak sebut. Dia sebut, dia suruh keluar. Sebut keluar, tiba-tiba kalajengking tu jalan, turun daripada katil sampai dekat pintu, hilang. Dia cerita betul. Sebab apa? Itu adalah jelmaan jin. Bukan kita nampak jin, Ustaz. Jin yang menyerupai ketika mana dalam rupa bentuk binatang berbisa. Selalunya yang diserupakan itu adalah ular ataupun kalajengking. Tu. Okey, satu lagi lipan. Okey, satu lagi binatang yang boleh dijelmakan adalah lipan. Jadi, kalaulah binatang ni masuk rumah, halau dulu keluar 3 kali. Kalau dia tak keluar juga, kita dibenarkan untuk bunuh binatang tadi. Okey. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yakni jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta mengembara. Okey, ni jenis jin nomad. Pindah-pindah, duduk satu tempat, agak tak boleh lah, pergi pindah satu tempat, agak tak boleh, pergi pindah satu tempat. Jin yang suka berpindah randah. Sebahagian jin yang diterjemahkan termasuk dalam golongan ini adalah jin saka. Jin saka termasuk dalam kategori ni. Sebab jin saka adalah kategori jin yang tinggal bersama dengan ahli keluarga tu. Ini keturunan dia suka duduk. Tu bila duduk dalam rumah tu, rumah macam-macam dengar bunyi. Dengar bunyi budak berjalan kaki, dengar bunyi orang bagi salam, nampak kelibat dekat dalam rumah, dengar bunyi guli. Okey, kemudian tengah-tengah malam dengar paip dibuka. Kadang-kadang tu dengar bunyi tumbuk lesung. Kita lah kata, siapa duk masak tengah-tengah malam ni kan? Duk tembuk lesung. Padahal bunyi 12 tengah malam. Ada yang tu duk bunyi perabot. Ni rumah kondo, rumah apartmen biasa. Tiba-tiba pukul 1 pagi orang duk tarik kerusi kat atas. Kita kadang-kadang pelik juga, rumah mana dah angkat kerusi. Ada satu jiran saya, dia pernah cerita dekat saya. Dia duduk rumah, pukul 1 pagi orang tarik kerusi. Selalu sangat. Kalau boleh kata dalam sebulan tu 18-19 kali bunyi. Bukan 18-19 hari bunyi. Tu. Kalau satu bulan 18-19 kali, 19 hari mesti bunyi, dia kata. Jadi satu hari tu dia terasa lah nak pergi tanya. Dia pun pergi naik tingkat atas. Dia kata, siapalah? Dia kata duduk tingkat atas, duduk ubah-ubah perabot.
Rupanya naik tingkat atas tak ada orang rumah tu. Tak ada orang rumah tu. Lepas pada tu bunyi sekali lagi, dia buat diam je. Dia buat tak tahulah. Akhirnya dia buat apa? Saya kata kat dia, pasang ayat Quran. Pasang ayat Quran dalam rumah. Tapi ingatlah, sesungguhnya yang kebiasaan bunyi tersebut, walaupun rumah atas diam, boleh jadi bunyi itu datang daripada rumah kita. Okay? Walaupun rumah atas tu kosong, boleh jadi bunyi itu datang daripada rumah kita. Jadi kalau biasa sangat, kadang-kadang bunyi tak ada orang, lari pergi pindah tempat lain, pindah-pindah bunyi juga. Tu bukan daripada rumah kosong, tu daripada kita sendiri. Jadi kita kena pergi berubat. Okey, baik. Kemudian daripada ketiga-tiga jin ini mulalah timbul beberapa kategori ataupun nama-nama jin yang pernah disebutkan. Hari ini saya akan cerita sedikit nama jin dan juga tugas-tugas yang menjadi kebiasaan bagi jin. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan golongan jin seperti mana yang pernah saya sebut dahulu. Daripada asal bapa jin, lalu lahirlah anak-anak jin yang dikategorikan dan diberi nama yang tertentu. Yang pertama, jin mempunyai satu nama sebagaimana manusia. Maksud dia apa? Setiap jin ni ada nama. Kita panggil hang jin, jin tu semua ada nama. Baik jin tu jin Islam, baik jin tu jin kafir, baik jin tu nama macam-macam lah. Mungkin jin Islam tu dalam kalangan dia nama dia lain. Betul tak? Ada jin yang kafir, mungkin nama dia David. Kita tak panggil dia David. Tahu jin kafir David, kita tak panggil dia. Mungkin boleh jadi dalam kalangan dia itu nama dia. Bermaksud setiap jin itu mempunyai nama. Seperti mana manusia. Setiap daripada kita ada nama. Sebab tu jangan panggil orang hoi, marah dia. Hoi, kita panggil dia, marah dia sebab dia ada nama. Dia ada nama. Dan kita pun nak panggil nama orang pun bagi nama yang baik-baik. Kita kadang-kadang panggil yang kawan tu nama popular, sedangkan nama tu nama yang tak baik. Salah satu nama kita bagi nama yang tak baik, bukan tak baik, maksudnya yang tak baik. Yang ni apa tu? Jin ni, nama bapa kepada jin adalah Jan. Jadi kita biasa panggil orang Jan. Jan tu kadang-kadang dulu orang bagi nama Jan, sekarang orang tak bagi nama Jan. Tapi jangan kita panggil, takut-takut kita terpanggil nama dia tu, gelaran dia adalah bapa jin. Kesian dia. Okey. Jadi nama-nama sebahagiannya pula boleh membuatkan. Ni ada sebahagian yang diceritakan dan cuma perkara ini tidak dapat disahkan. Yakni nama yang boleh membawa kepada gangguan jin. Pernah dengar tak? Kan? Kita pergi berubat kadang-kadang orang tu kata, awak ni, nama awak ni jin suka, dia kata. Tukar nama, jin lari dah, jin tak kacau dah. Betul tak? Betul tak kan? Kadang-kadang tukar nama habis. Sebab apa? Nama ni jin suka, menjadi kesukaan jin. Perkara itu tidak dapat disahkan kesahihannya. Okay? Bagi kami tak ada nama pun yang jin tak suka. Sebab nama yang baik di sisi Islam boleh diguna pakai. Walaupun orang kata nama tu jin suka. Macam-macam lah. Antara nama yang jin suka adalah Najwa. Orang cerita nama Najwa jin suka. Kan? Saya Najmi, orang perempuan boh Najwa. Tapi saya tak ada lah jin suka, jin tak suka dah lah. Marah jin selalu ke saya. Kan? Tapi nak ceritanya kesahihan mengenai perkara itu tidak dapat dipastikan. Walaupun ada orang kata macam tu, tapi kami tak berpegang kepada sedemikian. Bermaksud apapun nama kita, kalaulah kita ni sering diganggu oleh jin, bermaksud kita terkena gangguan jin. Jadi yang perlu kita tukar bukan nama. Yang perlu kita tukar adalah tabiat hidup kita. Itu sahaja. Ni tukar nama, tapi kita bagi tahu awak ni kan, dia main nama Najwa, tukarlah nama, dia pun tukar nama. Atas IC nama Najwa, tapi dia bagi nama lain. Bagi nama Maria. Jalan pergi mana-mana orang panggil dia Maria. Tak panggil dah Najwa, atas IC saja Najwa. Tapi jalan tak pakai tudung. Dalam pergi merata shopping mall tak pakai tudung kan.
pakai baju ketat, tukar nama. Dia ingat jin tu duk ada. Lepas tukar nama, jin ada sama. Sebab apa? Tabiat tak tukar. Tabiat cara kehidupan kita tak tukar. Bermaksud jin itu suka bukan pada nama, tapi jin itu suka pada tabiat dan cara hidup kita. Tukar cara hidup, insya-Allah jin akan lari. Walaupun kita tak tukar nama, insya-Allah. Tu yang kami pegang. Orang pegang suruh tukar nama, tak. Kita berpegang nama itu nama yang baik, silakan pakai. Melainkan nama yang tak baik. Nama yang tak baik jangan kita menamakan. Sebab nama yang tak baik itu boleh membuatkan jin ni mudah suka ganggu, dan juga nama yang tak baik tadi menjadi panggilan ataupun doa yang didoakan ke atas orang dengan doa yang tak baik. Baik. Kemudian yang kedua yakni ifrit. Jin yang pertama kena ingat jin semua ada nama. Yang kedua adalah ifrit. Ni ifrit. Ifrit ni kerja dia membuat tipu daya. Ifrit ni kerja dia membuat tipu daya. Tipu daya macam-macam dia buat. Ketika mana dia hidup atas dunia. Pernah berlaku ketika mana zaman Nabi Sulaiman AS. Kita biasa dengar kisah ni. Sehingga dikisahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah An-Naml. Okey, surah An-Naml ayat ke-39. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qala ifrit minal jin, yakni berkata ifrit daripada kalangan jin. Ni zaman ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam hidup. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang mana dia ni boleh kontrol jin. Sebab itulah ulama menceritakan ketika mana zaman Nabi Sulaiman alaihi salam tidak ada satu pun amalan sihir dipraktikkan pada ketika mana tersebut. Sebab semua golongan jin duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Semua golongan jin termasuk ifrit duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Tak ada siapa yang boleh langgar arahan Nabi Sulaiman pada ketika mana tersebut. Sehinggalah ketika mana Nabi Sulaiman AS berkata pada saat dan ketika itu dia nak dibawakan singgah sana Ratu Balqis duduk sampai di hadapan dia. Ini punya hebat Nabi Sulaiman. Nak dibawa, cari siapa yang boleh bawa kan. Lalu ifrit berkata pada saat dan ketika itu, kata dia, aku akan membawakan kepadamu sebelum engkau bangun daripada singgah sanamu. Nabi Sulaiman duduk atas singgah sana. Ifrit datang, ifrit mempelawa dengan menggunakan khidmat dia untuk dibawakan singgah sana Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman AS. Tapi dia kata apa? Dia kata kepada Nabi Sulaiman, aku boleh bawakan singgah sana Ratu Balqis dengan ketika mana seketika kamu nak bangun daripada singgah sana. Kursi ni nak bangun, dah sampai singgah sana tadi. Dia kata. Sebab apa? Itu adalah kekuatan. Kalau kita bincang dalam kategori kekuatan jin ni salah satunya. Apabila jin ni dia boleh bawakan satu benda dalam ketika mana kekuatan yang melangkaui daripada kekuatan manusia. Kita angkat barang 50 kilo. Paling kuatlah sadar sikit, angkat berat 100 kilo. Angkat-angkat kita tak tahan 2-3 minit pun lepas dah. Betul tak? Tetapi jin ni dia ada satu kekuatan di luar daripada kekuatan manusia yang mana Allah bagikan kepada para jin. Yang mana jin ifrit dia boleh bawa singgah sana Ratu Balqis tu boleh sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam seketika Nabi Sulaiman nak bangun daripada kursi dia. Tu hebat. Lalu kata apa Nabi Sulaiman? Berkata pula Nabi Sulaiman dia nakkan satu orang yang boleh bawakan lebih cepat daripada tu. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mana dengar ifrit kata, dia kata aku tak mau, aku nak lagi cepat. Ni Nabi Sulaiman. Dia nak test. Aku nak ada tak siapa lagi yang boleh bawa lagi cepat daripada tu. Dia kata. Kemudian berkata seorang daripada mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir dia cerita nama kawan ni, pemuda ni bernama Asif. Okey, dia ni
datang kepada Nabi Sulaiman dengan menawarkan satu lagi pelawaan yang lebih cepat daripada ifrit tadi. Dia kata dekat Nabi Sulaiman, aku boleh bawakan kepada kamu singgah sana Ratu Balqis di hadapan kamu Tuan dengan hanya sekelip mata. Pejam mata, buka balik tu, dah sampai dah. Tu dah sampai. Nabi Sulaiman bila dia dengar saja pemuda ni cakap macam tu, lalu Nabi Sulaiman teruja disebabkan dia boleh bawa istana tadi lebih cepat daripada ifrit. Lagi cepat. Kemudian kata Nabi Sulaiman, silakan kamu bawa. Apa pemuda tu buat? Dia minta Nabi Sulaiman pandang ke langit wajah dia. Pandang ke langit. Pandang kemudian turun balik mata ke? Dia minta. Bila pandang-pandang turun-turun balik, nampak singgah sana Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman. Macam mana budak tu buat? Ketika mana Nabi Sulaiman menoleh matanya ke langit, lalu berdoa pemuda tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya didatangkan di hadapan Nabi Sulaiman ini singgah sana Ratu Balqis. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa pemuda tadi. Sampai. Jadi siapa hebat? Jin ke hebat? Allah lagi hebat. Allah lagi hebat. Sebab tu saya selalu sebut dalam mana-mana ketika mana saya berubat, ada orang ketika nak berubat, kita berubat tiba-tiba tak jadi, tak boleh. Bukan bermaksud tak boleh. Bermaksud pada saat dan ketika itu Allah masih belum mengabulkan doa kita. Tu jadi tak sihat lagi. Kadang-kadang berubat, saya dah berubat dah. 3-4 ustaz saya pergi berubat, tapi tak elok. Allah masih belum memberi kesembuhan kepada kita. Sebab kesembuhan bukan datang daripada ustaz. Kesembuhan itu datang daripada Allah. Kadang-kadang berubat tak keluar, orang kata apa? Tanya, ada tak kamu ni simpan barang? Dia kata, ada tak kamu simpan barang di rumah? Ada tak keris-keris ke? Dia kata, dulu ada ustaz, tapi saya tak tahulah sejak saya pindahkan, mana letak dia pun saya tak tahu ustaz. Tak tahulah saya letak mana. Cari tak jumpa. Ustaz tu kata apa? Pergi balik cari tengok. Tanya dekat adik-beradik, tanya habis keluarga. Tanya, tak jumpa-jumpa. Datang ustaz tu minta maaf lah. Saya tak boleh buat apa, saya dah tak boleh tolong. Kalau jumpa tu saya boleh tolong. Tak jumpa tu saya minta maaf, tak boleh buat apa. Waktu tu, kita sedang menilai sesuatu mengikut daripada kapasiti diri kita sahaja. Sedangkan yang perlu kita teliti adalah keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika itu. Kita manusia memang tak ada upaya. Yang berkeupayaan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ketika mana kita meletakkan satu barrier yang mana tak boleh dirawat atau tak boleh disembuhkan asbab kerana barang, kita sedang menilai keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan manusia itu tadi. Itu bahaya. Sebab tu kalau saya kata apa, tak ada benda yang boleh halang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa kerih ke, tak jumpa kerih ke, kita boleh ubat. Jangan risau, boleh ubat. Dia kata, ustaz ni cincin ni dulu bagi ni memang diturunkan, tak jumpa pun tak apa, boleh rawat. Boleh rawat. Sebab kesembuhan datang daripada Allah. Jadi kalau pergi orang duk cerita macam tu, baik balik je lah. Kan? Orang duk cerita jumpa ke tak jumpa, saya tak boleh buat, semua baik balik saja. Buat apa? Sebab kita sedang kita sedang memasukkan satu akidah yang berbeza daripada pegangan kita, yakni kita nak mensyirikkan Allah daripada perkara yang lain. Kita sedang nak meletakkan keupayaan Allah setanding dengan keupayaan manusia. Tak boleh. Sebab itu, kita kalau jumpa satu orang yang mana dia boleh rawat, walaupun tak kisah ada barang tak ada barang semua, yang dia meletakkan pengharapan dan keyakinan itu hanyalah pada Allah, pergi jumpalah dengan orang macam tu. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa keupayaan itu datang daripada Allah, bukan datang daripada diri manusia. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, yakni syaitan. Jin, ifrit. Ifrit datang juga daripada kalangan jin. Dan juga yang ketiga adalah syaitan. Syaitan ni juga adalah datang daripada kalangan bangsa jin. Okay, saya dah hurai hari tu. Syaitan ni datang daripada silsilah yang mana? Okay. Jin, dia terbahagi kepada dua.
jin Islam dan juga jin kafir. Jin Islam terbahagi kepada dua, yakni jin yang baik dan juga jin yang buat dosa dan juga maksiat. Dia Islam tapi dia buat dosa dan juga maksiat. Sama macam kita. Kita manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Ada manusia yang selalu datang ke masjid, duduk di masjid, baca Quran, berwirid pada Allah Ta'ala. Tapi ada satu lagi golongan manusia yang tak datang ke masjid, kerja dia sentiasa buat dosa dan maksiat. Pergi dekat luar, pergi masuk kedai judi, kemudian berjudi, keluar balik pula masuk kelab malam, minum arak, balik pula berzina. Ni ada manusia jenis yang macam ni, walaupun dia itu Islam. Yang kedua, yakni jin yang datang daripada kalangan kategori bukan Islam, yakni jin kafir. Jin kafir ini terbahagi juga kepada dua, yakni jin kafir yang baik dan juga jin kafir yang jahat. Dalam hidup kita ni ada Islam, ada bukan Islam. Ada juga orang bukan Islam yang baik. Baik dia, suka tolong orang. Dia tolong orang tu, tolong orang buat ni. Dia tak kacau orang. Orang tahu dia ni bukan Islam, tetapi dia sentiasa buat baik. Seperti mana salah seorang manusia sedemikian, yakni pakcik kepada Nabi SAW, iaitu bernama Abu Talib. Abu Talib ni dia tak masuk Islam, tapi dia ni satu orang manusia yang sentiasa jaga Nabi dan buat baik pada Nabi. Sehingga kan sayangnya Nabi SAW kepada Abu Talib, waktu ketika mana Abu Talib nak mati, datang Nabi SAW mengajarkan syahadah kepada Abu Talib supaya dia masuk Islam. Nak juga Abu Talib tu masuk Islam, tapi pada saat dan ketika itu Abu Talib tak nak masuk Islam. Kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku tahu bahawa agama kamu adalah agama yang benar, tapi biarkan aku mati dalam keadaan agama nenek moyang aku, wahai Muhammad. Dia tak nak. Sebab apa? Allah tak bagi hidayah. Turun ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah SWT sebut, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu nak. Bahkan kamilah yang memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi, daripada golongan kafir tadi, ada juga orang yang buat baik. Dan ada pula daripada kalangan kafir ni yang suka buat jahat. Dahlah dia tu bukan Islam, tetapi buat jahat pula. Inilah yang dinamakan syaitan. Syaitan ni dia kategori daripada silsilah tu, yang mana dia ni dahlah bukan Islam, buat jahat pula ke orang. Ni syaitan. Dan syaitan terbahagi kepada beberapa kumpulan dan tugas. Yang pertama, ada syaitan bernama Al-Wilhan. Al-Wilhan nampak macam bunyi Arab kan? Nampak macam bunyi Arab ni kan? Tapi kadang-kadang bunyi Arab pun macam-macam juga. Pak Arab duduk di Arab tu bukan semuanya nampak macam Islam. Betul tak? Pak Arab di Arab tu macam-macam kan? Pakai serban sampai di atas jubah, duk tabur duit, perempuan duk menari kan? Pakai jubah putih, pakai habis nampak dia dengan eagle apa semua, tapi duk judi bola ni. Banyak jenis Pak Arab macam tu. Banyak jenis. Cuma kadang-kadang nak masuk kelab malam tu fikir sikit, nak pakai jubah ke tak, nak pakai ke tak. Last sekali pakailah juga baju dengan seluar. Tapi Arab juga. Kalau tanya nama tu kadang-kadang Al-Mansur, Al-Al, nampak macam, oi bagus. Tapi diri mereka tu sedemikian rupa. Ni, Al-Wilhan, satu jenis syaitan yang mana dia suka mengganggu manusia ketika mana wuduk. Kita pergi duduk dekat tempat wuduk tu, duk buka paip tu, basuh sampai habis, sampai ke telinga, dia kata, air rasa tadi macam tak kena kat rambut ni, patah balik, ulang balik, basuh. Sampailah basuh muka, dia kata, air kumur ni rasa tak kena habis, kumur. Last kali duduklah dekat situ 1 jam, duk ambil wuduk, tak habis-habis. Ini adalah jin yang bernama, syaitan yang bernama Al-Wilhan, yang mana dia akan sentiasa mendatangkan perasaan ragu-ragu bagi orang yang sedang berwuduk. Last sekali tak jadi solat. Duduk sejam tak jadi solat. Masuk-masuk, keluar ni habis basah lencun. Sebab apa? Dia rasa tak bersih.
Okey, ini salah satu yang terjadi kepada manusia hari ini yang mempunyai penyakit yang dinamakan OCD. OCD ni apa? Obsessive Compulsive Disorder. Yang mana dia ada satu penyakit was-was yang amat tinggi. Dia rasa basuh apa semua tak bersih. Basuh tangan, berwuduk semua rasa tak bersih, tak kena. Dia basuh lagi, dia basuh lagi, dia basuh lagi. Kadang tu sampai mandi wajib pun 3-4 kali. Sebab apa? Dia rasa tak bersih. Yang mana jin ni akan sentiasa mendatangkan keraguan dalam hati dia. Lebih-lebih lagi ketika mana dia nak beribadat. Allahu Akbar. Baru letak turun balik. Oh, tak masuk. Dia kata niat. Allah, Allahu Akbar. Letak balik, turun balik. Astaghfirullahalazim. Tak masuk juga. Allah tak masuk. Last sekali keluarlah balik. Tak jadi nak solat. Sebab apa? Datangnya was-was tadi. Siapa punya kerja? Ni, syaitan bernama Al-Wilhan. Okey? Kena-kena jadi macam tu. Beritahu Wilhan, hang balik Zat, aku nak semayang. Boleh tak? Jangan kecoh aku. Yang kedua, iaitu syaitan bernama Al-Hinzab. Al-Hinzab ni tugas dia apa? Mengganggu manusia ketika mana nak solat. Kita baru nak solat, Allah, ni Al-Hinzab ni datang. Allahu Akbar. Terasa macam titik air kencing. Tengah solat ni tiba-tiba terasa titik. Rasa macam jatuh air kencing ni. Ini kerja siapa? Al-Hinzab. Yang mana dia akan sentiasa mengganggu manusia di dalam solat. Dia akan datangkan keraguan. Kemudian dia akan bagi kita ni, Allahu Akbar. Masuk Tesco, keluar Tesco. Pergi masuk pasar malam, keluar pasar malam. Masuk kedai kereta, keluar kedai kereta kan. Boleh tu, Allahu Akbar tu. Pusing tengok sport rim dalam kedai. Bagi salam baru habis tengok sport rim. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Keluar-keluar tu dia kata kat kawan dia, aku dah dapat dah sport rim mana yang aku nak beli, dia kata. Dapat ilham dalam solat. Tapi sedangkan tak khusyuk. Siapa yang bagi tak khusyuk tadi? Ni, Al-Hinzab ni. Dia akan sentiasa mengganggu manusia ketika mana solat. Yang ketiga bernama Tibr. T-I-B-R, Tibr. Yang mana dia ni suka membinasakan manusia. Dia akan bagi manusia ni bergaduh. Manusia ni bergaduh sampai bertumbuk. Kan? Pada asalnya bergaduh berebut parking depan rumah. Dia kata ni parking ni tak ada orang. Yalah aku nak parking kat sini. Yang hampir letak kon kenapa? Dia kata hang letak kon, aku letak pula tu yang simen tu letak. Tin Milo tu, boh simen letak depan tu. Kan? Last sekali kawan tu bubuh bumbung tu dia panggil orang main bubuh bumbung depan tu, sopa dia punya tempat. Bergaduh sampai bertumbuk. Tumbuk pergi masuk rumah bawa keluar pisau. Hang nak main tumbuk aku main sini. Ni membinasakan manusia. Siapa dia? Iaitu syaitan bernama Tibr. Yang keempat, syaitan bernama Al-A'war. Yakni dia menggoda manusia supaya melakukan zina. Ni, jumpa satu orang perempuan sikit pakai seksi, kemudian dia pun ayat perempuan tu, kemudian berkawan mereka. Kawan-kawan daripada berchatting sampai membawa keluar tengok wayang. Habis keluar tengok wayang, bawa balik keluar sampai masuk di rumah, berzina. Na'udzubillah min zalik. Ni syaitan bernama apa? Al-A'war. Yang kelima, syaitan bernama Maswad. Okey, Maswad. Yakni dia membisikkan ke telinga manusia supaya berbohong. Nak cakap bisik telinga, bohong. Bohong kejam, cakap semua bohong. Tapi orang melabel hang ni kalau bercakap sebelah, kalau hang cakap 10, sebelah menipu, dia kata. Orang gelarkan dia ni, hang ni kalau bercakap 10 aku dengar lah, sebelah tu menipu. Maksud dia apa? Semua bohong. Ni jenis jin yang akan datang kat telinga dia ni, syaitan ni bisik supaya dia bohong saja. Sebab tu nak mengelak daripada sifat bohong ni disebutkan oleh Nabi SAW, yakni dengan sedikit bicara. Nabi suruh kita cakap sikit. Bila kita cakap sikit ni, kita tak akan cepat nak bohong. Orang yang selalu cakap banyak ni banyak bohong. Kan? Dia cerita-cerita orang ni, kita sampai dengar, ui dia ni kalau cerita boleh terbang. Boleh terbang. Kita tak mau sebut binatang tu. Biasa kalau kita sebut nama binatang tu, nak kata pun boleh terbang tu. Punya dia kalau bercakap tu sampai ke langit lah. Sebab kuat sangat bohong. Jadi kata Nabi SAW, antara ciri-ciri bagaimana nak diterbitkan cahaya keimanan dengan sedikitnya bicara.
Dan orang yang banyak bicara itu adalah tanda-tanda kemunafikan, kata Nabi. Orang munafik banyak cakap. Kemudian yang keenam, syaitan bernama Dasim. Ni biasa orang dengar, Dasim. Dasim ni apa kerja dia? Memporak-perandakan rumah tangga. Nak bagi bergaduh suami isteri ni kerja Dasim ni. Okey. Tak tutup tudung botol kicap. Saya pernah jumpa kes ni. Saya pernah jumpa kes ni. Suami datang cerita kat saya, isteri tak cakap dengan saya, ustaz, 3 hari kata. Sebab saya tak tutup tudung botol kicap. Dia kata, saya makan, saya tak tutup tudung botol kicap. 3 hari kami bergaduh. Sebab benda tu je. Terletak kunci tu tak? Kunci terletak merata, habislah kena. Isteri letak ni, padahal duduk dalam beg tu. Mana cari kunci? 1 jam tak dapat keluar dah. Last kali buka-buka beg, lah dalam beg. Habis bergaduh. Gaduh suami tu, cakap lawak ni macam gaduh tu. Siapa punya kerja? Dasim. Dia akan create satu benda yang mana boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan antara pasangan tadi, suami isteri. Yang ketujuh, syaitan bernama Zalnabur. Zalnabur ni tugas dia menggoda mereka yang berada di pasar. Ini biasa orang perempuan lah kena kan syaitan Zalnabur ni. Kan pergi shopping mall, habis tak ingat lah. Pusing masuk, keluar satu kedai, masuk satu kedai, keluar masuk satu kedai, keluar masuk satu kedai. Kerja siapa? Zalnabur. Sebab apa? Dia suka pergi dekat orang-orang yang suka pergi pasar. Pasar, baik pasar pagi, baik kita masuk pasar raya, baik kita masuk shopping mall, semua sama. Kerja siapa? Syaitan bernama Zalnabur. Duduk kita tu, duduk tengok pegang baju, mana satu? Mana satu? Duduk tengok baju tu 15 minit dah tak beli lagi. Dia pergi keluar balik, saat lagi dia patah balik kedai tadi semata-mata nak tengok balik. Itu kerja siapa? Syaitan bernama Zalnabur. Yang ke-8, yakni syaitan bernama Al-Marid. Syaitan bernama Al-Marid ni kerja dia melakukan kejahatan pada manusia. Dia akan bisik satu orang supaya buat jahat kepada satu orang lain. Dia bisik telinga, hampir ambil slipper ustaz tu. Dia bising sangat tadi kan, hampir ambil slipper ustaz, hampir bunyi. Biar dia keluar sekali lagi, slipper tak ada lah. Ni buat khianat ke orang. Siapa? Syaitan bernama Al-Marid. Yang ke-9, syaitan bernama Al-Awamir. Tengok semua Al-Al tu. Al-Al tu nama macam Islamik lah tu. Tapi kerja macam-macam ni. Al-Awamir ni kerja dia berada di rumah dan mengusik manusia. Duduk di rumah suka main cak-cak. Sajalah kan. Dia kata aku nak test kejap cak budak ni. Cak dalam bilik air tu kita nampak macam mata merah ya ni kan. Duduk di rumah tu kerja nak buat bagi apa? Bagi takut orang dalam rumah ni kerja ni. Tiba-tiba duduk blackout. Tengok elok je rumah orang ni, rumah kita je. Pergi tengok duduk elok. Kata sudah dah jin apa main rumah. Rupanya telefon TMB potong. TMB potong kata dah berapa bulan ni, 3 bulan. Dia kata baru 3 bulan. Takkan dah kena potong? Dah kena potong dah lah ni. Kita duk ingat syaitan. Tapi syaitan ni yang jenis ni namanya Al-Awamir. Dia ni memang kerja suka mengusik manusia yang berada dekat rumah. Yang ke-10, syaitan bernama Al-Arwah. Al-Arwah ni walaupun nama dia arwah, tak semestinya dia tu syaitan yang bagi mati orang, tak. Cuma ada satu lagi pandangan yang dinamakan dengan syaitan ini, yakni Ummu Sibyan. Kita biasa dengar nama ni. Ummu Sibyan. Nama-nama macam-macam mak orang tu, Ummu. Tapi Ummu Sibyan ni kerja apa? Kacau budak-budak. Sama dengan syaitan bernama Al-Arwah ni. Dia suka kacau budak. Okey, dia main cak-cak dengan budak. Kan, budak tu tengok-tengok cak, menangis budak tu. Sebab apa? Yang mencak dengan tu muka buruk sangat. Kalau main rupa elok macam kita manusia tak apa, tengok kenapa lidah terjelir, mata merah, kan, telinga capang terlebih ke atas sangat. Ada tanduk pula tu. Budak tu akan takut. Ni syaitan bernama Ummu Sibyan. Yang biasa yang terjadi pada budak, apa akan terjadi? Menangis malam. Nangis malam. Nangis malam tanda ni syaitan ni yang duk main kacau ni. Dia akan bagi budak tu menangis malam. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat? Azankan sahaja di rumah.
sebanyak 7 kali azan dengan azan yang kuat. Azan kuat dalam rumah. Okey, cuma tak perlu ambil speaker lah. Nak bagi kuat lagi tak perlu. Sekadar suara kita tu nyaring sudah cukup. Okey. Kemudian yang terakhir, syaitan bernama Sabar. T-S-A-B-A-R. Kalau kita dengar syaitan yang sabar, tapi bukan tugas dia nak bagi orang marah, tetapi mengganggu manusia supaya berada dalam kesusahan dan melupakan Allah. Ni kerja. Senang sikit bagi tak solat, senang sikit bagi lupa sedekah. Ni kerja siapa? Syaitan bernama Sabar ni. Okey, ni antara kategori dan tugas syaitan, yang mana mereka juga ada nama-nama dan mereka ada tugas-tugas tertentu. Macam kita hari ni kerja dalam sektor keselamatan, polis, kerja dia jaga keselamatan. Kerja sebagai askar, jaga keselamatan. Tu tugas. Ni sama juga macam syaitan. Mudah-mudahan kita dijauhkan diri kita daripada syaitan-syaitan demikian, dan dijauhkan diri kita daripada segala godaannya, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan hati kita, yang mana sentiasa berada bersama kita, yakni para malaikat, untuk menjaga kita dan sentiasa menjauhkan kita daripada godaan dan gangguan syaitan ini. Kita berhenti sampai sini. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.